Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Pada minggu ini kita telah masuk ke unit 20. Tajuk 20, Selamatkan Alam Kita. Tetapi masih lagi dalam tema yang sama, tema 7, Kelestarian Alam. Seperti biasa, pada awal minggu ini, pada sesi pertama kita ini, kita akan asah kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca kamu. Baik, pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu perlu menyatakan 5 cara menjaga kebersihan pasar basah. Dan kamu perlu menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan teks berita yang dibaca. Jadi ada 2 bahan yang kita nak kaji kali ini. Baik, tanpa melengahkan masa, terus buka buku teks bahasa Melayu kamu, muka surat 151. Dan kamu akan dapat lihat ada satu maklumat bertajuk Pasar Lestari. Baik, apa yang disampaikan oleh maklumat ini? Kita sama-sama bincang. Semasa aktiviti Kelab Lestari Alam, Cikgu Zakwan menerangkan cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Baik, pasar basah. Saya harap kamu tahulah pasar basah itu apa. Kalau orang tanya apa beza pasar basah, pasar malam, pasar pagi, pasar tani, saya harap kamu tahulah. Pasar basah ni biasanya menjual barang-barang basah lah. Barang-barang basah. Baik. Cikgu Zakwan ni dia bagi penerangan kepada ahli Kelab Lestari Alam tentang cara untuk jaga kebersihan pasar basah. Pasar basah ni kalau kamu boleh pergi, boleh tengok dekat tempat kamu, pasar basah ni kotor ke bersih? Kotor ke bersih? Kebiasaannya pasar basah ini tidak bersih. Kebiasaannya lah. Tetapi walaupun tidak bersih, ada yang selalu mencuci atau membersih kawasan pasar basah itu. Sebab macam-macam mana pun pasar basah ni susahlah nak bersih. Memang cara dia memang kurang bersih. Sebab apa? Pasar basah ni biasanya jual apa? Daging lembu, daging kerbau, ikan, ayam, apa lagi? Yang jenis lauk-lauk basah tu. Jadi, bila melibatkan lauk yang basah, mestilah banyak cecair-cecair yang kotor, yang berbau, yang boleh ada di situ. Contoh mudahnya darah, ataupun kalau ikan tu, perut-perut ikan, isi dalam perut ikan, ataupun ayam, kalau ayam tu darah ayam. Maksudnya benda-benda yang macam tu. Pasar basah memang tak boleh elak daripada benda yang saya cakap tadi. Jadi macam mana nak jaga kebersihan pasar basah? Dia ada cara dia. Walaupun pasar basah ni biasanya tidak bersih, tetapi kalau ikut cara yang kita nak bincangkan hari ini, kali ini, mungkin kekotoran ataupun bau-bau di pasar basah tu boleh kita elak. Ada 5 cara. Yang pertama, kalau kamu boleh tengok, cara yang pertama ni, tidak menjalankan aktiviti penyembelihan. Maksudnya di sini, kalau di pasar basah itu ada jual daging lembu ataupun ayam ataupun itik, maksudnya jangan jadikan pasar itu tempat sembelihan. Maksudnya sembelih di tempat lain, kemudian
siap sembelih, selesai sembelih, barulah bawa ke pasar basah. Jadi dapat kurangkan kesan-kesan darah ataupun cecair-cecair yang berbau yang lain lah dekat pasar basah tu. Maksudnya siap-siap sembelih tempat lain. Bawa ke pasar basah tu untuk dijual sahaja. Itu cara pertama lah. Baik, cara yang kedua, tidak membuang sisa makanan dan sampah merata-rata. Ini cara kedua. Maksudnya kalau pasar basah itu jual ikan, biasanya penjual ikan ni dia akan siang siap-siap ikan tu. Dia akan potong siap-siap ikan tu. Kadang dia bersihkan siap-siap. Jadi macam mana nak kurangkan pencemaran di pasar basah tu? Lepas siang ikan tu dah buang perut ikan, insang ikan apa semua tu, letak ataupun buang di tempat yang dikhususkan. Maksudnya dalam tong sampah yang disediakan ke dalam, ataupun kumpul dulu dalam plastik, dah siap, dah penuh plastik tu, letakkan dalam tong sampah. Maksudnya tidak buang sesuka hati. Dah siang ikan tu, dah bersihkan ikan tu, sisa-sisa tu jangan dibuang merata-rata. Dalam longkang ke, atas lantai ke, tidak boleh. Letak pada satu tempat, agak-agak dah penuh, alihkan ke tempat yang sepatutnya. Itu cara yang kedua. Cara ketiga, ini cara yang ketiga ni lebih kepada cara pengguna, iaitu kita yang pergi ke pasar basah, kita yang nak beli ni. Cara ketiga ni gunakan beg mesra alam. Maksudnya beg yang bukannya pakai buang lah. Beg mesra alam ni biasanya beg yang dikitar semula ataupun beg yang disulam. Dia ada banyak jenis beg yang mesra alam ni. Maksudnya kita bawa siap-siap kita punya beg. Kita tidak mengharapkan plastik ataupun beg yang dibekalkan oleh penjual. Bila kita bawa sendiri bekas kita, plastik kita, kita bawa yang kita punya, benda yang kita beli, kita punya. Jadi dah beli-beli daripada penjual ikan, penjual ayam, penjual daging tu, kita letak dalam beg kita. Beg kita tu mestilah kita simpan. Maksudnya kita tidak melakukan pembaziran. Bukannya kita guna plastik penjual. Plastik penjual tu, bila kita bawa balik, plastik tu kita buang. Itu satu benda yang tak elok lah. Eloknya kita bawa siap-siap beg kita. Itu yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat, asingkan sisa-sisa buangan. Yang ini asas lah. Kalau kamu pergi mana-mana pun banyak tempat yang dah menyediakan tong kitar semula. Maksudnya kalau ada sisa kaca, letak dalam tong kaca. Kertas dalam kertas. Plastik dalam plastik. Maksudnya jangan kumpul setempat, himpun di satu tempat. Lepas tu kalau dah penuh berterabur, itu menyebabkan kawasan tu akan jadi kotor. Macam saya bagi tahu tadi, pasar basah ni tempat yang susah untuk bersih. Tapi selalu ada orang yang menjaga, yang membersihkan. Jadi kalau sampah itu telah diasingkan awal-awal, dia letak dalam tong sampah yang telah disediakan dengan cara yang betul, dapat mengurangkan pencemaran di kawasan tersebut. Dan cara yang terakhir ialah laksanakan aktiviti pengkomposan bagi sisa makanan. Baik, kalau kamu tengok gambar tu, dia pertama dia tulis di situ dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Sisa makanan tadi. Sisa-sisa makanan. Seperti perut-perut ikan, kepala-kepala ayam, apa semua itulah. Sisa-sisa pasar basah tadi itu dikumpulkan. Kemudian dibawa, diangkut ke kilang pemprosesan. Dibawa ke kilang untuk diproses. Untuk diproseskan menjadi apa? Menjadi baja organik. Sisa-sisa pasar basah tu sebenarnya boleh diproses, dijadikan baja. Jadi kita menggunakan sisa tu semula untuk fungsi tujuan
yang lain. Maksudnya kita daripada kita buang rugilah, buang saja-saja ni rugilah. Daripada kita buang saja-saja, buang tak guna, baik kita jadikan dia benda yang berguna. Proses dia jadi baja semula jadi, baja organik. Itulah maksud pengkomposan bagi sisa makanan. Baja kompos yang selalu kamu baca, yang selalu kamu dengar, itulah baja kompos. Yang mana dia dibuat daripada bahan yang sisa-sisa bahan yang boleh diproses, yang boleh dikitas semula. Kalau bahan plastik tak boleh lah jadi baja. Biasanya bahan-bahan semula jadilah, bahan-bahan alam lah. Sisa-sisa makanan, sisa-sisa macam binatang, lauk-lauk tadi tu, itu boleh dijadikan baja semula. Jadi itulah 5 cara untuk jaga kebersihan pasar basah. Jadi saya harap kamu dah tahu macam mana nak jaga kebersihan pasar basah. Kamu tahu nak cerita balik dekat orang, nak bagi tahu orang macam mana nak jaga pasar basah. Saya harap kamu faham apa yang dijelaskan kali ini. Seterusnya, terus ke muka surat 152, halaman sebelah. Kemudian kamu akan dapat lihat ada satu teks berita. Ini contoh karangan berita. Baik, tajuk dia jom kita kumpul dan tukar. Jadi apa yang perlu kamu buat seperti biasalah. Baca dan fahamkan. Cuba faham apa yang disampaikan oleh berita ini. Jadi secara tidak langsung kita ingat balik format penulisan karangan jenis berita. Mudah sahaja, hanya ada 3 perkara sahajalah format berita ni, format karangan jenis berita. Yang pertama, mesti di depan ni mesti ada tempat. Di sini Putrajaya lah, wilayah Persekutuan Putrajaya, itu yang pertama. Kemudian mesti ada tarikh, itu yang kedua. Dan yang ketiga mesti ada tanda sempang, macam tolak ni. Ini sahaja format penulisan karangan berita. Yang lain, kamu cerita sahaja macam biasa. Berita ni macam cerita balik apa yang telah berlaku. Ataupun dia macam karangan cerita lah. Cuma ada 3 perkara tu. Tempat, tarikh dan juga sempang. Cara tulisnya kamu boleh tengoklah pada contoh karangan berita ini. Kalau format pertama tadi, tempat, mestilah dieja dengan huruf besar semuanya. Contoh, tengok contoh. Kemudian lepas tempat tu mesti ada koma. Lepas koma, tarikh. Tarikh tu macam biasalah. Kalau bulan, huruf pertama, bulan tu Julai. J tu huruf besar. Kalau huruf kalau bulan Ogos, O huruf besar. Bukannya semua huruf besar. Okey, kemudian sempang, itu sahaja. Itu sahaja format karangan berita. Baik. Itu secara tak langsung lah kita ulang kaji balik tentang format karangan. Kita pun dah lama tak buat latihan karangan. Baik. Apa yang perlu kamu buat seperti yang telah saya nyatakan, baca dan fahamkan dan cuba jawab 5 soalan pemahaman di sebelah kanan itu. Ada 5 soalan pemahaman. Cari jawapan dalam teks berita ini. Kecuali soalan nombor 5. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 5. Yang soalan nombor 3 itu, apakah maksud perkataan eksklusif? Ini kamu kena cari. Sama ada dalam kamus dewan ataupun kamu boleh Google lah. Dan soalan kelima, secara ringkas, nyatakan usaha kamu dalam memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang ini tiada dalam teks berita. Yang ini kamu kena fikir sendiri berdasarkan apa yang kamu baca, apa yang kamu faham dan berdasarkan pengalaman diri kamu sendiri.
Soalan yang kelima ni kebat. Jadi saya harap 5 soalan ini dapat membantu kamu memahami teks berita yang kamu kaji kali ini. Baik, sekian saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi, seperti biasalah, harapan saya kamu semua dapat mengikuti sidang video ini ataupun dapat lihat, tonton video ini dan faham apa yang disampaikan sepanjang video ini, sepanjang sesi pembelajaran kita inilah. Jadi, segala tugasan atau kerja yang diberikan diharapkan kamu dapat selesaikan, lengkapkan. Mudah sahaja tugasan, tak pernah susah pun. Sepanjang PDPR ini tidak pernah ada tugasan yang sukar pun diberikan pada kamu. Jadi saya harap tiada masalah lah untuk kamu menjalani PDPR, menjalani sesi belajar di rumah. Jadi kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.